Tengok gambar sikit Mizi. Gambar aircon yang hang pasang. Tunjuk gambar sikit. Wah, cantik. Klip bawah boleh masuk Mizi? Klip bawah tu boleh masuk? Tak boleh masuk? Oh, sebab sorry hang pakai bracket ni singkir air. Okey. Yang tu juga. Bracket Elba. Boleh masuk kat dia Dia ada kena sikit. Benda ni boleh dilipat. Okey. So yang apa ni dia punya pipe air keluar kat mana? Hai, takkan tak ada pipe air kot? Masa tak ada pipe air ni. Oh, jadi hang kena ambil pinjam yang Elba tu, hang jolok dekat bawah ni. Dia punya pipe air dia mungkin Cik Hamdan dia dah cabut. Hang pinjam dulu sementara pipe air yang Rockford punya yang Elba tu. Jolok dekat bawah ni hang akan nampak ada macam bentuk warna hitam kat bawah. Kat bawah tu akan ada dekat tempat takung air dia, sebelah sini ada takung air dia. Sebelah sini ada takung air dia, dia akan ada dekat bawah ni, sebelah bawah. Dia ada macam punat kecil. Betul. Tu. Ada punat kecil tu, itu jolok untuk pipe air.
Lepas tu hang kena tengok Mizi yang sebelah kiri, dia punya lubang untuk paip air tu dia tutup tak dengan getah. Takut nanti kan bocor tirih pula belah sini. Dia sebelah dia dua-dua, kanan dengan kiri ada tempat paip air. Takut tak tutup dengan getah. Dia ada sebelah sini ada getah hitam Ada Ada getah hitam bawah. ah, Ada tutup. Okey, jadi pindah sebelah kanan lah. terpulang kan nak pakai sebelah sini buka yang sini. Ya, pandai betul. Itu cara dia. Tapi nak cabut, Mizi nak cabut tu kena pakai long nose sebab dia fit tu. Kena goyang-goyang sikit baru tarik keluar. Dia ketat jugalah. Takutkan jatuh pula indoor tu kan. Hanya jangan kasar-kasar sangatlah. Pulas-pulas sikit tarik keluar. Macam ni kalau kita nak on lagi boleh tak? Sebab dekat sini dia ada ni. Ada apa? Dekat kabut tu tak pasang air. Kabut indoor tu. Tapi dia ada wire juga. Tapi ni rasa untuk remote kot. Tak apa, kita cuba dulu. Cuba dulu. Tak boleh kan baru kita pasang tu lah. Oh, itu cover keseluruhan Ni macam selalu kita buka. Apa? Benda ni dia ada kat sini Ada tak dia punya connection dekat indoor? Ada connection dia tak? Ke indoor. Ada. Ada tak connection dia? Cuba tengok ada tak bentuk klip macam soket kat situ yang dia sambung dekat situ. Masa hang cabut keluar tu perasan tak? Ada tak connection? Dekat atas. Ada tak connection? Ni tak ada. Masa semalam hang test aircon ni? Test. Test. Masa tapi dia ada dekat ni lah cover lah. Tak, masa test malam dekat cover, masa test malam cover ni pasang tak? Okey, semalam saya buka benda ni. Okey, kalau boleh on tak apalah, tak payah pasang. Kalau boleh on tak payah pasang. Okey, on off kat atas cover, bawah cover. Masuk yang dekat sini. Ya. Oh, masuk kat situ. Okey. Maksudnya kita kena pasang juga cover ni nanti Ya, last kali kena pasang lah. Tapi kalau dia boleh on tanpa pasang dia punya connector tu masih lagi boleh on kan? Sebab kita nak on pun tak adalah on lama, nak bagi dia running je kan? Tapi cuma tu soalan saya semalam, masa hang test kat rumah Cik Hamdan semalam, cover depan putih ni hang pasang ke tidak? Cover putih ni pasang. Hang pasang? Kalau pasanglah sekarang. Buat connection balik Edwin, tanya kawan-kawan, mana lagi? Penghulu mana penghulu? Hasnuri tak nampak lagi ni, bayang. Hisham tak ada lagi, Hisham. Herul mana? Herul ada. Herul tak ada kan, tak ada soalan keluar kan. Connect. Yang kita cabut tadi sambung dulu. Dia soket female. Tapi yang tu kita tak nampak lagi. Hujan tak. Ikut lupa power timer auto. Klip yang sebelah atas dia punya cover penutup yang sebelah atas yang singkap tu, kalau pandai sebenarnya dia boleh cabut keluar tu. Yang ni. Yang putih atas ni kalau buka selak dia pelan-pelan, tolak dia punya gigi dia tu, dia boleh tarik keluar cover atas ni. Sebab dia memang tujuan dia boleh dibuka. Yang tu sebenarnya boleh dibuka. Dia ada klip kat tepi sini. Tolak klip dia tu, dia macam selak kat situ kan. Nanti boleh pasang kemudian. Kalau tak nak pakailah cover atas tu. 13 mana lagi? 13. Hisham dah ada. Herul.
Hasma Hanafizi mana tak nampak? Hasma Hanafizi ni. Geng Melaka mana? Geng Melaka. Aznan mana? Aznan. Cik Senin ada. Okey. Nen. Senin. Besok lepas sesi pagi, habis yang Carol punya, kita buat online 2 orang lah. Boleh? Boleh tak? Saya nak tengok macam mana masalah hang punya service buff tu. Kalau masalah tu boleh diatasi, kita masih lagi boleh buat dia punya piping. Kalau dia boleh simpan lagi gas lah. Okey, baik cikgu. Lewat sikit tak apa. Kalau kata besok kita habis dalam pukul 11 buat pump down tu sekejap je. Nak tengok pump down tu ada masalah tak pada service valve tu kan, tak lama. Saya nak tengok dia tengok dia boleh tahan, dia boleh hold ke tidak kan. Hang baca doa lebih sikit lah, besok tekan ayat power sikit kan. Boleh Mizi? Boleh kan? Dia kena tekan belakang atas dia tu, kena tekan. Bau dia rapat. Ada skru tak? Dekat sini saya ada, saya rasa sini. 2. Pasang dulu skru yang pasang dulu. Pasang dulu 2. Yang tu dulu. Pasang dulu, bagi dia pegang dulu. Takut dijalankan dia jatuh kan. Pasang dulu. Jangan modify ambil skru panjang, takut dia bolos sampai ke event kan bocor pula kan. Jangan suka-suka pakai skru yang lain daripada saiz dia. Kalau nak skru lain, kalau dah hilang skru asal, pakai skru pendek je, bagi dia pegang je. Banyak kes yang kadang-kadang tak perasan, pulah rupa skru bukan skru dia, skru tu panjang, tembus sampai ke event belakang. Kena ada turback ni tu. Dia buat apa dia? Turback. So untuk makluman tuan-tuan siapa ni si Rockford dengan Tarmizi sebenarnya pagi tadi dia orang dah buat kerja pemasangan. Aircon yang beli second hand dekat Sendayan tu daripada bekas pelatih saya dekat Sendayan. Dia orang dah buat kerja pemasangan pagi tadi lah dan dah uji bocor. Okey. Jadi mengulang balik proses kerja pada hari semalam. Sebab aircon indoor tu ada masalah. Cuma saya tak pasti, kalau ada rezeki kita boleh tengok macam mana saya nak tunjuk tuan-tuan cara nak modify indoor yang bukan inverter lah ni, yang biasa punya. Sekiranya PCB board yang berharga RM250 tu problem, macam mana kita nak modify dia. Jadi kita tak pakai ada PCB board, ibarat macam PCB board tu boleh lempak buang lah kan. Jadi macam mana nak modify supaya masih lagi boleh pakai aircon tu, asalkan fan motornya elok, wiring untuk speed kipas elok. Jadi alat yang tuan-tuan perlu beli untuk modify ni tadi dipanggil sebagai room thermostat. Room thermostat. Nanti saya akan share gambarnya pada tuan-tuan, dan wiringnya saya terpaksa demo nanti bila kita dah berjumpa lah. Kalau tak ada rezeki lagi nak kena jumpa, saya kena ajar jugalah, tapi secara jarak jauh lah. Macam mana nak betulkan indoor unit, kita boleh kontrol tanpa menggunakan PCB board lagi. Dah tak pakai remote control. Mungkin tuan-tuan pernah masuk hotel, tengok dekat hotel dia tak pakai remote kan. Dia ada letak kat tepi dinding tu. Itulah dia punya function. Tapi itu unit yang besar lah. Ini unit yang kecil. Jadi tuan-tuan kalau berjumpa dengan kes indoor PCB board rosak, jangan lempar buang. Jangan jual, scrap. Body dia cantik, unit dia baru lagi, masih elok, tapi problem pada PCB board boleh dimodifikasi. Boleh buat sedikit modify. Tapi nak kena ada ilmunya lah. Nak kena pasti mana speed kipas, high, low, medium.
15 sekarang. Tinggal seorang lagi. Siapa? Saya bacakan nama Edwin. Hairul. Hairul ada. Hasnuri, Ita, Carol, Ramli, Aznan, Irwan, Tarmizi, Syarul Naim, Rizwan, Senen, Hisham, Rockford. Siapa tak ada? Sila angkat tangan siapa tak ada? Asmana Fizi. Asmana Fizi. Mana dia pi ni? Okey, tak boleh tunggulah. Siapa kawan-kawan yang tahu nombor telefon dia, sila WhatsApp cakap kelas dah nak jalan. Okey. So kumpulan Tarmizi ni dah sampai ke penghujung. Okey. Dah sampai ke penghujung. Jadi tinggal hanya nak running system. Okey. Harga untuk aircon indoor tu berapa? Aircon beli berapa? 180. RM180, comel, cantik, berkilat lagi. Dapat daripada bekas pelatih tu, alhamdulillah lah. Okay. Oh, pakai speaker Alright. Kalau macam tu saya boleh nyanyi ni karaoke. Okay, Mizi, standby. Pakai kelengkapan mana hang punya Google. Pakai Google. Kita takut apa-apa kemalangan apa-apa, kita protect dulu mata kita. Pakai dulu Google. Okay. Dah? Ready? Oh, suara saya dia jadi lagu tu Dia jadi berdesing-desing Sebab dia orang macam speaker kau dia jadi delay. Ataupun kena off satu speaker Satu handphone dua-dua buka ke Rockford? Ya, betul. Kena off speaker satu tu. Kena off satu speaker. Sekejap kita buka satu saja. Sekarang nak tunjuk speaker siapa? Rockford punya ke nak pakai speaker mikrofon Tamizi? Rockford hang cakap tu tak dengar tu sebab mute. Mic mute tu. Kena on mic. Tak dengar Rockford, tak dengar. Kena buka mana siapa punya mic. Okey. Senyap dia punya. Dengar Rockford punya. Okey. Okey, kawan-kawan yang lain, so sekarang kita tumpukan perhatian kepada kumpulan Rockford dan Mizi, subkon, mainkon yang berkaki lebar, okey, yang berusaha sedaya upaya untuk selesaikan masalah. Saya hanya bagi lubang dekat mana dia nak cari, nak selesaikan punca masalahnya. Okey, walau bagaimanapun, pasal apa hilang? Pasal apa hilang? Dah. Okey. Cuma saya kata aircon tu jangan dibuang, okey. InsyaAllah doa banyak-banyak kita dapat jumpa dan boleh belajar macam mana nak modify sekiranya masalah saya kata tadi apa? PCB board problem. Sebab PCB board kadang-kadang dah tak dijual di pasaran. Kenapa? Sebab unit dah obsolete. Model tu dah tak keluar lagi. Jadi kadang-kadang tuan rumah ni dia sayang. Dia nak juga indoor tu. Jadi ada cara kita modify. Tapi kena tanyalah.
sama ada dia selesa ataupun tidak dengan cara begitu. Okay. So kalau kita nak mula, saya share dahulu. Mizi dengan Offord boleh duduk sekejap atas kursi. Saya tunjukkan barang ya. Kalau ada lah, kita tengok. Okay, boleh duduk kat kursi dulu. Sekejap Okay, saya presentkan sekarang. Okay, harap demo ni tak lama. Sebab apa, Rockford dengan Tarmizi dah sampai kepada proses hanya nak lepaskan gas. Lepaskan gas, lepas tu nak cukupkan charging saja sebab dia dah uji bocor tadi. Okay, kita share sekarang. Nama barang dia adalah berikut. Kita tengok. Room thermostat Honeywell. Okey, dah ada di sini tuan-tuan. Boleh tengok sekarang. So ini adalah alatnya yang kita nak modify sekiranya berlaku masalah kerosakan pada PCB board. Kita hanya tompangkan dia punya speed untuk apa ni? Speed untuk kipas. Okey. Ini dia punya bentuknya. Kalau kita lihat dia ada heat, dia ada cool punya switch. Sebelah kanan dia ada kelajuan kipas 1, 2, 3. Kemudian dekat sini dia ada on off. Okay. Jadi dia ibarat pengganti kepada PCB board lah. Cuma kita kena buat kerja lebih sedikit, iaitu kenal pasti speed bagi kipas. Jadi speed bagi kipas tu biasa kalau dicocok dekat PCB board indoor tu dia akan tanda mana low, mana high, mana medium, mana high. Jadi kita akan sambung wire tu di dalam Honeywell punya room thermostat ni. Okey. Jadi nak beli dia, brand dia adalah yang ni adalah brand yang baik, Honeywell 3 speed thermostat. Apa maksud 3 speed? Maksudnya 3 kelajuan lah. Dia akan complete dengan laras suhu sekali. Ini kita panggil laras suhu lah. Ada temperature ni kan. Jadi macam mana dia detect temperature? Dekat belakang ni ada dia punya sensor dia. Jadi room ataupun angin sejuk dalam bilik akan masuk ikut lubang-lubang ni. Masuk lubang ni. Jadi dia akan cut off compressor, cut off indoor. Okay, apabila suhu sampai menggunakan room thermostat. Jadi kadang-kadang unit ni kita biasa nampak dekat hotel. Okay. Sebab hotel dia punya aircon dia adalah centralized kan. Okay. Air cool type. Jadi kita kontrol dekat hotel tu tak adalah sebanyak macam ni dia punya, tapi dia ada tombol atas ni masih ada untuk suhu. Kemudian kadang-kadang bawah ni dia pakai digital lah, tekan button kan. Tengok pada hotel, tengok 3 star ke 5 star ke. Okey. Ada soalan? Ada soalan tidak? Boleh tanya, buka mic. Berkaitan dengan cara nak modify sekiranya berlaku masalah PC board rosak. Okey. Adakah? Tak ada, saya teruskan. Tak ada Okey, kalau berhasil kita akan buat benda ni diperhebat. Okey, diperhebat. Tapi Kang saya cakap perhebat cikgu ni cakap je tak jumpa lagi. Yalah nak buat lagu mana kan? Kita tidak berkuasa kita nak buat macam mana? Okey. Ada ke yang lain? Ingat tak ada tadi. Alright. So nak pakai Mizi punya? Okey, so kita pakai Mizi punya Sebelum pakai Mizi punya, Carol pagi besok macam mana Carol? Sementara ahli majlis mesyuarat tingkap kita ni semua ada, kita umum dekat sini lah. Kenapa Carol tu berhenti macam patung lah? Okey dah, jalan. Ready ke pagi besok Carol? Ready ke pagi besok? Okey, beres. Jadi besok hang nak buat indoor dulu ke atau nak buat outdoor? Jangan buat sekaligus. Saya cadangkan pagi buat outdoor. Ataupun pagi buat indoor, petang buat outdoor, kan? Okey.
Boleh mana-mana Okey. So standby lah besok. Okey. Ya. Saya dah ukur dekat saya punya piping untuk piping. Hmm. Kan memang pendek sangat lah. Coppernya lebih kurang dalam 35 cm je. Kita buatlah corner baring sikit kan. Kita buatlah sedikit layout yang jauh sikit jalan dia. Tapi Sebab copper copper dah beli semua. saya dah mula-mula dah ada. Lepas tu saya check tadi yang discharge yang besar dipakai setengah inci. Mana hang punya aircon bukan 1 horsepower lah. Hang punya aircon bukan 1 horsepower. 1.5. Okey. Jadi hang beli Saya dah beli jugalah. 5 kaki thickness 0.61 0.51. 0.56 tadi tulis. 56. Kenapa 0.61 tak ada? Dia tak jual elus, 061 tak jual elus. Okey. Kalau betul hang check balik dekat copper tu ada tulis, kalau 0.56 masih boleh pakai dan senang nak bengkok pakai tangan lah, kan? Kalau 0.51 saya takut cepat sangat kemek dia. Okey, tu standby besok. Pagi besok tuan-tuan kita nak tengok pula cara nak servis. Jadi sebelum kita go through dengan Hasmizi dengan Tamizi dan Rockford, saya nak tanya tuan-tuan, tengok tak di dalam Google Classroom petang semalam 2 video yang saya dah upload. Satu video berkaitan dengan kaedah vacuum tanpa menggunakan pump vacuum. Satu lagi adalah kaedah servis. Servis ada 3 kaedah ke 4 kaedah ditunjukkan cara. Jadi siapa yang mungkin terlepas pandang, tak dengar apa yang saya bagi tahu, sila bukalah tengok video tu. Okay? Di dalam Google Classroom. Alright. Okay. Main con kita standby sekarang. Robert sebab dia pakai baju kemeja, dia tidak boleh buat kerja-kerja amaliah, tidak dibenarkan. Site supervisor. Jadi kita serahkan kepada kita punya main con Cik Tarmizi kita. Okay. Jadi Cik Tarmizi kita dah berjumpa dengan toke dia untuk dia pergi crash program, dah beramah mesra dah. Okay, dia dah kenalkan siapa toke dia, saya dah kenalkan dah. Jadi dia tahulah berapa kilometer, apa kerja bos dia buat. Lepas ni dia boleh boleh beramah mesra lagi lah, meneruskan lagi ikatan dan hubungan silaturahim dengan dia punya bos untuk crash program nanti. Okay. Teruskan sekarang, terangkan Mizi apa yang dah kamu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dah buat cek kebocoran iaitu menggunakan gas oksigen tak boleh. Nitrogen. 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 Rugi sikit lah tapi nak belajar tak apa. Okay. Cek kebocoran tapi yang sini dah buat pemeriksaan malam. Kita buat pemeriksaan yang di sebelah indoor. Okey, berapa pressure yang Tamizi masukkan masa pagi tadi uji bocor? Uji bocor saya masukkan 80. Okey tuan-tuan, tengok sekarang di paparan manifold gauge yang Mizi tunjukkan sekarang. Jadi dia tidak kacau gas yang dia pump down semalam. Gas masih ada lagi di dalam outdoor unit. Dia lepaskan gas hanya nak uji flaring yang dia baru buat pada aircon indoor unit yang second hand hari inilah pagi tadi. Okey. Jadi daripada pagi tadi sampai ke petang ni pressure masih lagi maintain. Betul Mizi Betul. Okey, jadi sekarang Mizi kena buat purging sikit Mizi. Jadi bila Mizi nak buat purging, hanya purging pada saluran warna biru dekat manifold gauge lebih mudah. Longgarkan sedikit. Tu dia hampas semua pakai plier ke ketat. Lama-lama rosaklah getah dia. Mula-mula unit manifold gauge baru jangan duk layan pakai plier sangat .
Takut cepat rosak dia punya getah. Tak payah buka, tak payah buka, tak payah buka, tak payah buka. Longgarkan saja. Longgarkan sahaja hos warna biru tu. Warna biru tu longgar. Dah keluar dah? Dah keluar? Keluarlah. Goyang-goyang sikit. Longgar, goyang-goyang sikit. Ya, bagi cit. 2-3 kali. Itu tak payah buka. Tak payah buka. Tak payah buka. Ya, nampak? Okey, dah. Goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit. Goyang-goyang sikit. Okey, tutup balik. Tutup balik. Alright. Okey. Jadi ini tujuan dia tuan-tuan, nak mengeluarkan lembapan. Lembapan yang mungkin berada dalam sistem waktu dia menguji tekanan dalam ni tadi dah tak ada bocor kan. Kalau ikut semalam, teknik yang semalam, outdoor ni pun dah tak ada gas. Jadi kita gunakan kaedah yang semalam, kita buka satu pipe. Buka satu pipe, kan kita masukkan gas. Servis valve dekat Allen key ni dua-dua ditutup. Jadi pressure, tunjukkan gambar sebelah atas, Rockford. Dekat servis valve, okey. Jadi tunjuk dekat sikit, alih dulu clamp meter tu Mizi. Alih dulu clamp meter tu. Jadi semalam kita masukkan, sini tutup, bawah pun tutup. Okay, saya bukan cerita pasal vacuum pasal nak uji nak purging ataupun nak flush daripada udara yang tersimpan di dalam pipe copper waktu kita buat kerja piping tu. Okay. Servis valve atas tutup, bawah tutup. Kemudian kita longgarkan flanat yang sebelah bawah ni. Semalam dia dah tunjuk kan. Longgarkan. Okay. Right. Ni belum buat. Saya nak cerita je. Okay. Jadi bila kita buka, longgarkan sedikit flanat ni, jadi gas yang kita masuk dekat sini, dia tak masuk dalam kompresor. Dalam outdoor. Dia akan lalu ikut sini je. Sebab ni dah transit, ini dah transit. Dia akan pergi ke indoor. Pergi ke indoor, dia patah balik, dia keluar pipe yang kecil ni, dia akan berhenti kat situ, dia akan terpercik keluar lah. Sebab yang ni kita belum ketat, hanya pakai tangan saja. Okay? Jadi semua udara akan di push keluar. Udara-udara akan di push keluar sebab udara lebih ringan daripada gas bahan pendingin. Okey, dah selesai. Dah selesai buat tu, Mizi pun dah buat. So sekarang Mizi, lepaskan gas semuanya sekali. Buka Allen key kedua-duanya. Oi. Tak payah, buka je. Buka je. Ya, buka je. Sampai back seat habis. Tengok, takut ada bocor ke, pelan-pelan. Takut ada bocor, jangan sengit-sengit. Jangan sengit-sengit. Right, sampai. Ya, cantik. Okay. Jadi tuan-tuan ingat, yang ini bukan tekanan sebenar. Berkali-kali dah saya dah terangkan, ini bukan tekanan sebenar. Ini adalah standing pressure. Okay. Ya, buka lagi satu. Dua-dua mulut dah buka, lubang berak dah buka. Jadi kita dah belum muai ketatnya. Tu dia tenaga tangan Mizi duk pulas semalam. Okay. Ui, biar betul. Biar betul. Ke depan ke belakang Mizi? Biar betul. Jangan sengit, takut bulat Allen key tu, jaga-jaga. Masuk betul-betul selak dia. Masuk betul-betul Mizi. Takut bulat kan. Satu hal lagi. Okey, Mizi. So kalau pakai Allen key jenis ni, sebab tak ada pemegang dia, hang kena pakai adjustable spanner tu. Dia punya lubang tu bagi tempat dia tolak dia untuk cangkuk dia. Takut kalau pakai tangan kan tak terbuka dia. Okay? Saya pun silap juga semalam. Saya suruh Mizi ketat. Bagi ketat betul-betul Mizi. Dia ketat sungguh-sungguh lah. Dia cari apa dah lah. Apa dah? Allen key saya berpusing. Dia tak, itu jaga-jagalah takut bulat. Dah jadi bulat. Takut yang Allen key ni bulat tak apa. Jangan lubang dalam tu bulat. Jenuh lah kita. Agak-agak janganlah bulat. Okey. Jangan paksa sangat Mizi, bagi masuk betul-betul. Jangan terkucil. Takut lagi bulat kan yang dalam tu. Jaga-jaga betul-betul. Okey. Ini brand apa ni? Kotak.
Ini dekat DIY. Alright. Okay. Okay. Harap-harap boleh buka. Harap-harap boleh buka. Tap sekali. Tap sekali. Ui. Biar betul. Masuk betul-betul Mizi. Jangan dia terkucil. Masuk betul-betul. Jangan terkucil. Tolak sekali. Alhamdulillah. Oi, kalau tidak nak cari pula outdoor sebiji lagi. Dia pandang ni. Buka habis. Jadi kita dah lepaskan lah. Dah campur lah sekarang. Gas yang dalam outdoor. Kemudian gas yang Mizi uji bocor. Tadi dia uji bocor sekejap saja dan dia tak buang lah gas ni. Sebab dah tak ada bocor kan. Tapi kalau ada bocor, apa bermaksud? Kena buang gas ni, kena repair bocor dulu. Right? So sekarang dah tak ada bocor, kita pakai gas ni dan kita push sedikit lah. Kita push sedikit. Jadi tuan-tuan besok kalau buat kat rumah orang, katalah tuan-tuan nak repair aircon, dah buat pump down, bawa balik ke bengkel. Okay. So dekat bengkel boleh test run balik. Sebab gas ada lagi kat dalam outdoor. Dah test run, dah repair semua, lepaskan balik gas. Lepas tu dah cantik jalan, sejuk elok, pump down balik, pasang kat rumah. Jadi tak perlu nak 2-3 kali nak charging gas. Alright. So sekarang pasang climb meter. Pasang climb meter. Okey, seorang standby dekat dalam. Siapa nak on unit dalam? Siapa nak standby dekat luar? Jadi macam biasa tengok, okey. Indo akan jalan dahulu, okey. Mizi dekat luar akan standby dengan test pen, okey. Check supply ada tak dekat luar, okey. Kat luar semua, bagi indoor jalan. Dan apa yang perlu kena pantau Mizi, starting M, lepas atau tidak. Lepas atau tidak starting F. Kalau dia tak lepas, cepat-cepat beritahu dengan Rofert off heater switch kat dalam. Okey. Jadi letak ampere punya julat dekat climb meter tu pada julat berapa? 400. Oi, tingginya ampere paling rendah. Pulas pada ampere 10. Berapa nilai yang paling kecil? Ampere. 20. Ada lagi kecil lagi tak? Last 20. Last. Okey, itu yang paling kecil. Alright. Sesuai lah tu. Okey, 20 ampere. Okey, baca ayat sikit, tekan ayat sikit. Mudah-mudahan tak ada masalah. Dah penghujung dah ni. Kan, dah lari macam-macam dah pergi cari dah aircon indoor dah. Dah dapat. Mudah-mudahan jadilah. Okey, on. Okey. On. Kena pencet tangguh. Okey, jalan tu. Dah jalan. Alhamdulillah. 31. Okey, biar dia jalan. Bagi dia warm up dahulu. Okey, sambil tu tunjukkan kamera ni pada manifold gauge. Pada manifold gauge, berapa bacaan sekarang? Turun kan? Okey, tapi tak turun sampai kosong lah. Dia muka turun sikit-sikit. Sekarang dia tengah mengepam gas bahan pendingin masuk ke dalam sistem sepenuhnya. Okey. Jadi rekod ke ni? Tak, belum lagi. Ini Rofert. Baru sikit je gas tu masuk. Gas tu masuk sikit je. Kelas ni Apa dah? rakam rekod kelas ni. Rakam. Saya rakam. Okey. Kalau macam ni, Ya. starting dah habis dah. Maksudnya running dah buat kerja kan? Betul. Okey, betul. Okey, sekarang letak pada berapa M tu Mizi? 20 20 paling kecil. Kalau naikkan sikit pada julat berapa? 200. Kalau tengok pada 200 jadi berapa? Tengok. Okey, tengok betul-betul berapa tu? 0.02. Okey, letak 20 balik. Okey, berapa tu? 029, 28. Okey, kompresor dah jalan ke? Okey, kipas jalan. Kipas jalan Ada rasa tak macam suam-suam? Okey.
sudah boleh mula nak charging sekarang. Berapa dia punya M, Rockford? Dekat outdoor Elba tu? 029. Bukan. Surat beranak dia. Surat beranak Elba. Berapa? Saya rasa 4 point berapa Lupa semalam. 4.2 M. 4.2 Okey, jauh lagi tu. Mizi, cuba tukar climb meter tu pasang dekat wire selain pada merah. Cuba tengok, pantau. Pergi tempat lain berapa. Okey. Okey, yang tu berapa? Dia satu live, satu neutral lebih kurang sama je. Berapa? 0.27. 0.27. Okey, letak balik pada merah. Mizi, Ya. kenapa tak pasang pada dekat konektor warna putih tu? Situ. Live dia kat situ kan? Saya pelik pasal apa 0 perpuluhan. Kecil betul. Itu wire kompresornya. Selaklah sikit putih tu ke belakang. Selak sikit wire putih tu ke belakang. Okey, berapa? 5. Dah dekat 5 M dah. Berapa? Dah baik. 4. Nampak? Dia belum lega kawasan tu 4.98 4.98. 5.00. Okey. Tengok pressure sekarang berapa? Pressure dah berapa dah? Hampir 100. 100? Hampir 100. Okey, hampir 100 ya. Sekarang buang gas. Buang gas. Tutup manifold. Tutup, jangan buka Okey, buang sikit. Bukan buka hand valve. Bukan dekat situ. Dekat biru bawah. Dekat manifold gauge. Hose warna biru macam tadi buat pejing tadi. Buang sikit-sikit. Berapa dia punya ampere dia ikut spek? 4 point berapa? 4.2. Turun sikit sampai dapat dalam 4.2 balik. Tengok ampere. Buang sikit-sikit. 506. Ini tuan-tuan gas lebih, M akan naik. Gas kurang, M akan kurang. Okey. Ini satu lagi teknik macam mana charging menggunakan. Jangan buang banyak sangat. Tu turun banyak lah tu. Yang banyak sangat. Sikit-sikit je, tak apa. Slow and steady. Okey. Okey. Jadi kita mungkin tak dapat begitu accurate sebab unit telah pun dimodify kahwin campur kan. Indoor Panasonic, outdoornya Elba. Tapi asalkan dia masih lagi dalam 1 horsepower, boleh. Jadi mungkin tuan-tuan akan timbul persoalan. Sebab dulu pelatih ada tanya dengan saya, cikgu kalau saya punya indoor 1.5, okay, outdoor saya 1 horsepower, masih lagi boleh bawa tuan-tuan. Okay? Tapi jangan outdoor tuan-tuan 1.5. Brand Elba. Indoor 1 horsepower. Itu tak boleh. Indoor lagi kecil daripada outdoor tak boleh. Indoor besar sedikit daripada outdoor boleh. Kenapa? Sebab indoor tak ada function apa-apa. Dia hanya cooling coil saja. Jadi lagi luas dia punya permukaan tu masih lagi boleh kita masukkan gas lagi. Okay? Jangan outdoor terlalu besar. Laju sangat tu Mizi. Tutup dulu. Rapat. Tutup rapat. Okay, tutup rapat. Macam tak berapa cantik. Cikgu, pertanyaan dekat kilometer dia masih stay 5, 4. Tak apa biar. Sebab dia sekarang masalahnya dia nak cunkan balik dengan indoor. Sebab indoor tu orang lain kan. Brand lain. Outdoor brand lain. Okay. Jadi mungkin kita tak dapat. Menipu punya PSI dia akan turun. Tapi dia akan naik. Ya. Berapa tekanan? 489, 488. Tak. Pressure berapa sekarang? 78. 78. Okey, boleh kurang tapi bukan sekarang. Cuba tengok angin dekat dalam indoor, cuba tembak dengan infrared. Pipe sejuk tak Mizi? Cuba pegang tangan, buka sarung tangan hang. Pipe dah berpeluh dah.
Okey, dua-dua berpeluh. Dua-dua berpeluh. Okey, cantik. Bukan tembak situ, Rak. Tembak dekat indoor dulu. Saya nak tengok angin keluar. Berapa dapat temperature? Unit dalam. Unit dalam. Dia makin menurun. 4 dah tu. Okey, tak apa. Tak apa. Sebab apa dia tadi dia baru jalan. Dia baru nak masuk dekat dalam cooling coil tu panjang kan. Cooling coil tu kan banyak dia punya laluan piping dia. Dia nak penuhkan indoor dulu. Okey. Nanti baru kita punya target 4.2. Saya punya target kalau ikut saya 4 je. Okey, tak apa. Tapi ni jangan buang dulu. Biar dulu. Tengok dia berapa dia punya bacaan. Okey. Sekarang dia naik kat 100. Okey, buang lagi sikit. Buang lagi. Rasa apa tak nampak benda lain ni? Okey ke? Okey, 4.20. 4.2 Hang buang lah tu. Berapa pressure? Ada buang 100. Buang lagi pressure, Mizi tinggi sangat tu. Buang lagi pressure. Buang lagi. Hang buka bagi dia menyembur sikit. Cit. Buka macam tu. Jangan buka je. Buka, lepas tu goyang sikit dia punya hose tu bagi dia tekan. Macam tu. Betul. Lagi. Jadi kalau ada udara pun, okey. Sebab kita tak boleh nak aspek yang kita buat semalam confirm tak udara dah keluar habis. Okey. Macam tu betul. Lagi. Buang lagi Mizi. Dapat lebih kurang dalam 70 atau 75. 70 atau 75. M rendah sikit pun tak apa Mizi. Buang lagi. 70 atau 75. Ya, buang lagi. Tak apa hang dah pakai cahaya mata tu cantik dah tu. Sarung tangan pun dah elok dah tu, kan? Target 70 atau 75 Mizi. 70 atau 75. Okey. Hang rasa angin yang tala kat muka hang tu ada rasa panas tak? Masih sejuk lagi? Angin ni. Gas tu memang gas tu memanglah sejuk. Berapa Robert indoor? Angin yang keluar daripada indoor? 23.6. 23 masih tinggi. Sekurang-kurang kita target dalam 17 ataupun 16 kita tengok boleh dapat tak? Kan? Tapi kalau remote ada kita pernah cakap kan dia akan set automatic. Ya, 22 dia automatic tu maksudnya ambil ambient temperature pada waktu tersebut lah. Sekarang ni panas ke redup? Dekat dalam, sejuk. Luar rumah. Luar ambient dia. Berapa ambient? Cuba tembak sekarang ni. Tembak ke ceiling ke atap ke berapa? 3-4. Kalau different 3-4 tolak 12 berapa? 22. Lebih kurang macam tu saja sebab ambient tinggi sekarang, Dia different dia macam tu lah dalam 8 ke 12 dia punya different dia. Okey. Dalam tu Robert saya rasa dalam rumah tu sebab aircon tu betul-betul duduk dekat atas tingkap, lepas tu dia punya tingkap nakor tu tak ditutup kan? Tak ditebak lagi. Jadi dia nak dapat betul-betul efisien dia punya prestasi tu, saya rasa hang kena tutup baru boleh dapat rasa betul-betul lah. Tapi hang masuk ruangan tu dah rasa sejuk lah. Sejuk tu. Lepas tu nak ambil terus ke ni? Buruk siku memang betul buruk siku. Mizi dah. 75. Saya nak 75 je. 75 atau 70. Kita tengok balik dia punya running amp berapa. Tuan-tuan, sorry ya saya tutup gambar sebab saya rakam. Saya tengah mokok sekarang. Dah ada komplain dah cikgu-cikgu mengajar mokok. Mana boleh tahan kaki rokok satu hari 2 kotak.
Anak-anak murid merokok tak apa. Cikgu tak dibagi merokok. Okay, kau 75. Tengok dia naik lagi dalam seminit dua. Ya, betul. Jangan buang terus. Biar bagi maintain dia 75, jangan buang dah. Okey, ampere berapa? 4.3. Cantik dah, terpacak tu. Kan? Kalau jadi dia akan turun sikit sebab apa? Gas dah mula flow, dah penuh dah evap. Dia patah balik. Pipe dua-dua cantik pegang Rockford. Pipe kecil dengan pipe besar mana lebih sejuk? Kecil je. Ya, betul. Kalau kecil lebih sejuk daripada yang besar, betul. Sebab dia liquid line. Suction tu dia dah bawa haba daripada dalam bilik, bawa balik ke luar lah. Sebab dia suction sedut kan. Cuma M ni Rockford, dia agak tinggi sikit daripada spek yang asal sebab dia dah kahwin campur. Tapi kita cuba jadi kita cuba dapatkan tepat juga. Kita cuba dapatkan tepat, mungkin sekejap lagi dah bagi running warm up dalam 5 ke 10 minit. Baru mungkin kita ambil keputusan untuk buang lagi sikit gas, dapat balik spek yang asal 4.2 ataupun 4.1 atau last kali 4.0 lah. Kita tengok 4.1 atau 4.2 pressure akan berada pada berapa. Confirm dia punya running M 4.2. Ya, dia tulis tu current 4.2. Okey. Ada minimum, ada maksimum tak? Ada tulis minimum. Power input 900 watt. Kita nak running current. Running current. Dia tak tulis. Dia tulis suction. Itu pressure. Itu itu pressure nak uji bocor. Sekarang nak tengok current. Jadi berapa current? Current dia 4.2A. Okey. Mizi buang lagi. Tadi dia duduk dekat 80 lebih, 81. Okey, buang lagi. Bagi jadi 75. Alright. Okay, ni ada kawan saya nak tengok hampa buat kerja. Okey, dah turun sampai berapa pressure? 78. Buang lagi Mizi, buang lagi sikit. Okey, Rockford boleh pergi indoor unit, tengok temperature outlet berapa sekarang. Ya. Apa di kehadiran aku cadang nilai P1 tu kau print banyak-banyak keluar kan, tapi nama kau dah key in belum dekat nilai P1? Kalau nama kalau tu buat kat rumah je lah, tapi nak buat kat rumah pun terpaksa tulis tangan. 19.1 tu. Kalau kau boleh buat sekejap kat sini, kau masukkan dulu nama, kau print banyak-banyak, bermakna nanti kau snap je gambar, kau tanda je lah. Satu hari kata dia nak 2 sesi kan, kau tanda dulu 2 sesi. Cantik tu Mizi lah. Sekejap ya, Encik dengar dulu apa penerangan daripada Mizi. Saya ada perbincangan sekejap. Tengok dulu gambar tu daripada Mizi tengah buat kerja apa. Alright. Control Saya nak buat satu ujian. 19.1 cikgu. Ujian luas. Kau pagi suruh dia ambil gambar, jawab. Kau tulis tangan atau kalau kan kata 10 soalan ni kuis 10 soalan isi tempat kosong ataupun yalah nak buat ABC nak kena type lah kan. Lepas tu kau hantar kat dia orang. Walaupun delay sikit dah terlepas dah tajuk yang bulan 1 ni, kau buat ujung bulan 2 kan. 75. Okey. PIN hantar kat aku dah. Kau dah buat lah? Belum. Kita buat terus ambil ajak ni rasmi. Kepala hitam ni masa tu adalah 80. Apa satu lagi tadi ni dah settle. Tunggu Yang itu dengan kehadiran sebab terlepas beberapa minggu dah kan, sebab dah masuk bulan 2. Ajak
copy. Yang paste kat sini lah. Juga. Paste kat depan lah. Kan? Okey, aplikasi WhatsApp lah. Kaedah teori. Okey, ini nombor telefon. Berapa dia? Bacakan. 01 019 573 1624. Wah. Right, settle. 19.5. Sekejap ni. Tajuddin bin Syahabuddin. Apa hal pula situ ni? Okey. Ya, betul. Jangka masa? 1.5 jam. Masa? Pagi 9 9 hingga 10.30. 10.30 pagi. Okey. Tarikh? Minum dulu. Biasa bulan 4. Minum dulu. 4 ya. 42, jumlah pelatih? 12. Tuh, gaya udah Ini orang. 3A ya. Ada rumah ikon rosak apa bagi tahu lah. Okey, ada. Ni, sedia ikon. Buka dulu. Jangan ikon saya rumah saya sudah rosak, Mak. Buang. Nanti aku masuk ini. Buka balik. Tengok kod. Gaya apa orang ni? Okey. 18 bulan. Session MME, PPIP. Rock memang konseptor baju batik tak ada. Okey, settle. Ni saya sebut biasa. Easy esok main rumah aku Ah, lagi. tajuk. Easy esok main rumah aku pula tolong apa malam ni jalan. Tajuk. Okey. Aku bagi tahu polis. Copy. Okey. Paste. Tajuk. Metering. Modul apa tu ya? Bukan dia tengok dalam tu. Metering device Modul aku letak X dulu. Metering device. Metering device teori. Okay. Berarti 12 orang. So yang ni buang. Sembilan pagi. Langsung bang. Tambah balik rumah. Baik. Aircon lama, outdoor rosak tukar baru. Aircon lama, bateri lama. Kau baik, package bagi semua. Pagi. Kau pun nak beli pound bateri bagi, kau tak payah. Sepat. Berarti 12. Sedikit 18 bulan. SNME ya. Metering device. Jam pagi 10.30. Okey, settle. So itu yang nilai P1 tu lah. Okey, terima kasih deh. Alright.
Halo, halo. Halo. Betul. Ya. Senyumnya tu. Senyumnya dah. Okey, berapa M? Baik. Buat baik lah. Buat baik berpada-pada. Berapa M? M berapa Mizi? M berapa? Ampere, ampere. Cantik lah. 4.14. Pressure? Pressure? 75. Okey, cantik. Okey, saya nak tunjuk sekarang macam mana nak buat finishing untuk superlon. Sila ambil black tape. Ambil satu black tape, Mizi. Ambil black tape. Okey, ambil black tape. Macam biasa, black tape tu kena dilepehkan, tekan dengan tangan. Okey. Dah buka sorang tangan. Ya, pakai tu. Tekan lepeh. Pergi lepeh. Tekan lepeh. Ya, alright. Okey, senang nak masuk. Okey. So sekarang ni tarik insulation tu hanya boleh buat satu saja Mizi untuk saiz yang besar. Saiz yang kecil kena ambil superlon lain. Okey, cara dia macam mana? Tebuk sikit lubang dia bagi dia tutup dekat Allen key tu. Faham tak? Allen key tu mana penutup dia? Pasang dulu penutup Allen key. Ini cara tuan-tuan nak bagi tutup cover superlon tu bagi nampak kemas last sekali lah. Tapi aircon-aircon yang baru sekarang dia ada cover tepi kan. Tak ada isu lah. Sekarang yang lama lah. Okey. Buat sikit lubang, boloskan Mizi. Boloskan. Ya. Tutup dia punya penutup Allen key tu dengan insulation tu. Tengok tak nampak gambar? Tu buat lubang sikit bagi dia lepas. Dia terlepas dekat Allen key tu. Ya. Okey. Yes. Macam tu tuan-tuan. Lepas tu yang sebelah belakang depan tu potong lah. Depan tu potong lah. Yang sebelah situ tape lah. Yang depan potong. Potong. Okey, potong. Right. Okey, gunting. Right. Okey. Okey, tape dulu yang sebelah atas. Rapat cantumkan mulut ke mulut. Yang sebelah atas tu rapatkan sebab anda belah sebelah atas tu. Rapatkan. Okey, tape dia sampai ke belakang. Okey. Depan tak payah Mizi, belakang lagi. Dekat belakang flanat. Belakang flanat. Belakang flanat. Ya, okey, bagi dia rapat. Sebab hang punya superlon tu besar. Okey. Jadi untuk yang kecil Robert, pipe yang kecil ambil superlon yang lebih punya. Ambil superlon lama punya yang lebih punya. Potong sikit dia punya bulatan tu bagi dia kecil sikit dia punya lubang tu. Jangan ambil besar. Itu kita nak tampal untuk yang kecil pula. Okay, dah boleh balut Mizi. Balut rapat. Jangan buat macam ular sawa. Berketak-ketak. Bagi dia rapat. Tapi yang paling cantik hampa biasa buat kerja aircon kalau boleh banyakkan beli black tape. Maksud saya black tape, tape warna hitam lah. Bukan red tape, tape merah. Beli tape hitam sebab kita punya piping insulation kita kebanyakannya warna hitam. Jadi nampak sekata lah tone color warna dia. Nampak kemas lah. Bukan tape kat situ sampai ke belakang Mizi. Sampai habis. Sampai rapat habis. Ambil superlon yang lama. Ambil superlon yang lama Rockford. Untuk cover yang situ pula. Tapi potong sikit. Potong sikit. Potong, belah. Belah tu. Belah dalam dua bahagian. Bagi dia kecil sikit. Bagi dia kecil sikit. Kalau tidak dia lubang lebih besar. Bagi dia kecil sikit. Potong lagi sikit. Potong lagi. Okey. Boleh lepas tu. Kecil sangat. Lepas ke? Lepas ke? Boleh tutup ke tu? Sama juga teknik macam tadi. Tebuk lubang bagi lepas ke Allen key tu. Ya. Alright. Cantik. Tebuk. Tak lepas. Nak buat sama macam atas tu. Macam atas tu. Jadi tutup macam tu kan. Jadi tak nampaklah kedudukan Allen key tu semua bertutup lah. Berapa temperature indoor ni Rockford? 1901. Wah, 19 ke 16? 19. 19.
Okey, tolong baca saya pressure, Robert. Berapa pressure sekarang? Baca berapa dia punya pressure dan dia punya temperature sebelah dalam untuk R12. Saya nak catat. Sekejapnya, tekanan sama dengan, sekejap. So, tekanan sama dengan 75 PSIG. Suhu bahan pendingin berapa? Yang sebelah dalam. R22 ada tak R22? Dekat manifold gauge tu. Sebelah dalam. Ke nak pakai PT chart? Ada PT chart ke? Bukan suhu situ, suhu dekat manifold gauge. Suhu dekat manifold gauge, Robert. Suhu dekat manifold gauge dia dipanggil suhu bahan pendingin. Saturated suction temperature, suhu dekat manifold gauge. Baca dekat manifold gauge suhu tekanan bahan pendingin. Sebelah dalam. Kan dah belajar . Ada tak R22? Berapa? Kan. Berapa? 13 13. Tak nampak. 17. Okey. 17 degree Celsius 17. Mana saya tak boleh nampak, tak berapa clear. Tak tahu mata orang lain boleh nampak ke? Dia jadi kabur. Dia jadi kabur. Jadi kabur. Tapi atas pada 10 lah Atas pada 10 Bawah 10. 7. 7 7 okey. Okey 7 Okey, orang lain Cik Senin, Cik Khairul, Aznan, cuba tengok PT chart. 75 PSIG. Ini bukan 75 ke? 70. Okeylah 75 lebih kurang goyang. 75 PSIG convert pergi R22 berapa temperature dia? 75 tengok PT chart sama ada pakai yang carta saya bagi tu dalam hard copy ataupun pakai PT chart dalam handphone. R22. Berapa suhu? Tekanan 75. 75 PSIG 6.84 betul lah Mizi kata 7 tadi. Okey. So 7 degree Celsius Okey tuan-tuan. Mizi, berhenti sekejap. Ambil nafas. Berhenti sekejap. Robert, tengok kamera. Okey. Sedikit ilmu pada tuan-tuan, okey? Jadi kalau malas nak pergi ke dalam, nak tembak suhu dekat dalam, apa yang hampa faham dengan suhu bahan pendingin pada bacaan manifold gauge dekat luar tu. Bila hampa baca dia punya pressure 75 PSIG bersamaan dengan 6.8 kalau PT chart ataupun bersamaan dengan 7 degree Celsius, kalau dicampur dengan 12K. Apa maksud 12K? 12K adalah suhu di dalam air yang tuang dalam gelas dengan luar dinding gelas. Faham? Air di dalam gelas bubuh air batu. Yang luar dinding gelas berpeluh kan? Betul? Sama juga macam aircon tu. Suhu yang 6.8 dengan suhu 7 degree Celsius, suhu dalam gelas, dalam evaporator. Tapi bila angin tembak keluar, dia punya difference dia adalah, saya kata tadi berapa? 10 hingga 12K. Kalau ambil 7, campur 12, berapa jawapan dia? Suhu yang keluar tu 19. Nampak? Confirm. Betul. Okay? Jadi tak perlu nak pergi tembak pun aku dah tahu suhu dalam berapa.
Itu jawapan dia tuan-tuan. Dengan baca dekat manifold gauge pun dah tahu. Tapi range dia berapa? Range dia adalah 10 hingga 12K perbezaan. Suhu dalam gelas dengan suhu luar gelas. Jadi yang Rockford tembak tadi adalah suhu yang angin keluar. Kan? Bukan suhu di dalam koper tu. Dalam koper tu adalah 6.8 ataupun 7. Bila dia tembak angin keluar, dia mestilah different dia ada perbezaan suhu. Jadi hampa tak payah nak masuk keluar rumah, kejap masuk, kejap keluar kan. Jadi dapat satu lagi ilmu kat sini, baca dekat manifold gauge, aku tahu dah suhu indoor berapa angin keluar. Itu maksud dia lah. Tapi range dia macam tu lah. 10 hingga 12K. Alright. Dah dekat pukul 5, saya pun dah nak balik dah. Rumah jauh, ada Roblox hari ni. Jadi nampak aircon dah menjadi, aircon dah cantik. Cuma apa saya punya arahan seterusnya kepada Rockford dan Mizi, macam biasalah, isilah borang analisa. Borang analisa tu dah print out ke belum? Jadi ikutlah, sebab ilmu dah ada, janganlah disia-siakan. Jadi lama kelamaan kita akan jadi rutin. Okay? Lama kelamaan kita akan menjadi seorang mekanik yang bagus sebab kita menggunakan data-data. Cik Aznan tu dah senyum panjang, bila pula giliran dia? Saya tertunggu-tunggu ni. Jawapan belum bagi, Edwin belum bagi lagi kan. Jadi minggu ni untuk makluman tuan-tuan, habis pusingan pertama. Jadi kita katamlah minggu ni, mungkin Khairul akan habis pada hari Jumaat. Kita bawa ke minggu depan siapa punya giliran. Kalau rezeki bagus, mungkin hari Senin, Ustaz Senin akan memulakan orang yang pertama untuk minggu hadapan. Harap-harap unit dia tak rosak, boleh pump down. Jadi Senin akan buat minggu hadapan. Kita sama-sama tengok ramai-ramai, kita bantu ramai-ramai, kita tunjukkan tata cara yang ramai-ramai. Dan saya berharap dalam ramai-ramai kumpulan ni, ada kumpulan yang nak pasang aircon, nak tebuk dinding. Kita dapat satu lagi. Satu lagi teknik macam mana tebuk dinding, ulur ikut lubang, ikut dinding, pakai konkrit wall plug macam mana kan. Jadi kerja dia akan jadi panjang sikit tapi bagus untuk ilmu kita lah. Alright, ada soalan sebelum bersurai? Dah berubah. Dah dapat suhu 19. Oi, malam ni tidur gigil tu Rock. Malam ni boleh peluk bini puas-puas ni. Gigil. Sedekah lah ya. Okey lah, tak apa, ada rezeki lebih tu Rock. Ada amin dah. Tamizi dah amin dah tu. Orang lain ada soalan? Syam, ya. Dengan saya punya superlight ni. Ya. Saya beli tebal. Memang ketebalan dia 3/4. Dua-dua sekali 3/4. Saya nak tahu saiz dia apa. Apa dia tulis kat situ? Saiz dia tulis 1/4. 1/4 tu, Carol, 1/4 ID tu adalah copper yang boleh dijolok di dalam insulation. Itu adalah saiz copper. Satu lagi saiz? Saiz copper 1/2. Mana? Saya nampak saiz copper 1/2. Alright. Okey. Thickness 3/4. Okey, mana tebal lah tu? Okey. Dua-dua macam ni thickness dia. Okey, satu lagi saiz untuk yang kecil punya? Sama juga. Thickness dia memang sama. Tak, dia punya saiz 1/2, satu lagi 1/4. Ya. Bermakna satu untuk pipe 1/2 inci, satu untuk pipe 1/4 inci lah. Betul. Sekarang ni masalahnya dia gemuk. Ya. Gemuk. Tapi saya nak tanya hang punya lokasi piping tu, sila hantar gambar dekat saya sebelum kita nak buka piping, nak buat piping baru. Sila hantar gambar. Okay. Kalau Carol ada masa lagi dalam petang ni dah pukul berapa? 4.51 sebab besok hanya nak buat normal service saja. Kalau ada masa, pergi survey lagi kedai lain. Cari yang dia punya thickness tu tak begitu tebal. Bukan 3/4. Lagi yang kecil sikit supaya tak gemuk sangat. Sebab insulation ni tak membazir kalau beli pun kan. Sebab dia tak rosak. Okay? Dan dia tak basi. Kalau basi tu tak boleh buat apa lah kan.
Jadi cari yang thickness nipis sikit. Yang nipis sikit. Tapi saiz sama. 1/2 inci, satu lagi 1/4 inci. Cuma dia punya TK tu adalah thickness, ketebalan insulation tu cari yang nipis lagi. Standard dia saya rasa bukan 3/4. Dia nipis. Okay? Mizi, tolong baca hang punya insulation. Berapa hang punya thickness, Mizi? Yang lama punya. Ada tak yang lama-lama? Yang hang baru beli dulu berapa dia punya TK? TK bermaksud thickness, tuan-tuan. Ketebalan insulation. Macam mana ni? Hasnuri ada? Hasnuri, berapa Hasnuri hang punya TK? TK, thickness. Baca. 6 mm bermakna 1/4, Carol. 1/4. ID berapa ni? ID berapa? ID 38 bermaksud pipe 38 yang boleh masuk dekat insulation tu. Okay? Dan dia punya ketebalan bersama dengan 6 mm. 6 mm tukar kepada inci, 1/4 inci. Jadi, hang cari yang 1/4 inci saja. Mizinya berapa, Mizi? ID dia 3/4. Okay. TK? Itu pun tebal. Tapi kalau kita buat kerja-kerja refrigeration, untuk makluman tuan-tuan, yang mana memerlukan untuk lagi tebal sebenarnya lagi bagus. Okay? Tetapi dalam aircon rumah ni tak cantik lah, terlampau gemuk sangat. Okay? Jadi maksudnya insulation ni lagi tebal, dia lagi boleh perangkap suhu sejuk tu tadi. Okay? Lagi boleh perangkap. Tapi cuma design piping nak sesuai kan. Nak layout tu nanti nampak macam besar benar, padahal 1 horsepower je kan. Ni gemuk sangat. Alright? Ada soalan lain? Ramli? Hari apa nak buat, Ramli? Dah setting semua anggota? Belum lagi. Okey, jangan lama-lama. Cantik. Minggu depan cantik. Okey, hang nak buat dengan siapa? Cadangan? Okey. Alright, bincanglah 3 orang. Kalau tak cukup modal, bagi tahu saya. Saya sumbangkan sedikit duit saya. Kalau tak cukup modal lah, kalau tak cukup sangat lah, kan? Contohnya nak beli gas ke tak ada ke, saya sumbanglah RM50. Lepas tu encik top up lah. Sebab saya rasa dekat Melaka tak ada masalah nak cari copper. Copper banyak kedai dekat Melaka. Kedai di Melaka, copper insulation banyak kedai. Alright, orang lain? Syarul Naim tak bunyi apa daripada tadi, gambar bunga je. Apa cerita Syarul? Dah. Okey. Oi, hang tolong tak hang punya body ni ambil analisa. Ke hang lepas kat dia seorang je, kan? Okey, nanti apa-apa halu dia lah bila nak turun nak buat analisa, cakaplah dengan Hasnuri nak buat sekali, nak belajar. Alright. Ya. Okey, itu saja tuan-tuan. Pagi besok kita akan tengok demonstrasi daripada Carol Anwar untuk buat normal service outdoor dulu. Pagi kita buat outdoor, petang kita buat normal service indoor. Kena faham ya, normal service sahaja. Kerja yang tak berat, kerja yang tak bawa turun unit. Dalam keadaan tergantung kita just tembak air, mungkin pakai sabun sikit ke kan. Jadi sekali lagi saya ulang, dalam Google Classroom, saya dah masukkan video tentang cara nak servis aircon. Saya rasa itu antara video yang terbaik, video daripada Malaysia yang tuan-tuan mungkin boleh gunakan sebagai panduan lah. Tapi kalau dalam ramai ni ada yang dah beli kelambu, dah beli water jet, saya sangat mengalu-ngalukan kalau tuan-tuan nak buat demo pula pakai kelambu. Okay? Cuma saya rasa kelambu tu harga yang tebal agak mahal sikit. Saya pernah beli harga dia 200 lebih. Tapi dia tebal. Dia tak mudah koyak lah. Itu yang pakai kelambu. Pakai kelambu hang boleh berasah tembak aircon tu menggunakan water jet. Water jet pun dia kecil je. Dia halus je. Bukan water jet yang cuci kereta tu habis satu rumah basah. Alright. Itu saja. Kita jumpa besok pagi. InsyaAllah Carol berkubah. Bagi settle anak-anak dulu. Bagi anak-anak makan dulu, apa semua settle, hang baru buat kerja. Kau apa? 9.30? 9.30 boleh. Okey, kita tetapkan pukul 9.30. Besok pagi kita jumpa. Alright. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Syam. Okay.
Boleh kau thank you. Nice na. Alright. Bago. Okay, thank you to.